Alhamdulillah kita dah berjaya mengenal pasti tentang cert. Apa beza punca kuasa itu bila masanya dia menjadi cert, apa dan bila waktunya dia bukan cert. Kita juga sudah kenal pasti nombor yang berulang itu bagaimana nak tukar nombor perpuluhan berulang, nak tukar menjadi a single fraction ataupun pecahan tunggal. Sekarang kita tambahkan lagi knowledge kita, pengetahuan kita tentang apakah hukum cert ini sebenarnya. Apakah hukum cert? Okey, tadi kita dah tahu bahawa kalau cert ini kita tulis sebagai punca bagi A lah kan. Okay, yang biasa tu punca bagi A. Secara umumnya kita tulis sebagai square root A. Ada dua hukum yang utama Sekiranya kita ada cert A dan juga cert B, yang mana kedua-dua A dan B ni, A dan juga B ni dia besar daripada kosong. A besar dari kosong dan B juga besar dari kosong. Okey. Apa hukum yang penting bagi mereka? Hukum. Okey. Hukum 1. Hukum 1, jika cert bagi A darab cert bagi B. Okey, ini adalah sama dengan cert bagi A, B. Kita darabkan sahaja nombor tersebut. Okey, ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua, ini hukum cert Hukum yang kedua, apabila cert A bahagi cert B, dia akan jadi apa? Cert A per B. Okey, pelajar, ini akan menjadi asas kepada penyelesaian kita yang akan datang. Ingat dua hukum cert ini. Daripada hukum cert, kita selesaikanlah soalan Sebagai contoh 9, dia minta jadikan cert ini kepada satu sebutan tunggal. Okey, cert 2 darab cert 7 dia akan jadi, guna hukum cert yang pertama, dia akan jadi cert 14. Sebab apa? Sebab 2 darab 7. Okey. B, cert 24 per cert 8, dia akan jadi cert 24 per 8. 24 per 8 boleh mudahkan tak? Boleh. Boleh. 24 bagi 8 berapa? 3. 3. So jawapan adalah cert 3. Ada cert 3. Baik, sekarang kita lihat pula contoh yang C. Cert 3A darab cert 5A akan jadi berapa ni? Cert 15 A kuasa 2. A kuasa 2. Cert, betul, 3A. Ni sebenarnya 3A darab 5A kan? So kita akan dapat punca atau cert 15A kuasa 2. Okey, punca A kuasa 2 dapat berapa? 15A. 15A sahaja. Baik ini kita akan dapat cert 15A. Okey, tengok bumbung dia tu, bumbung rumah ni, dia tak perlu sampai kepada A sebab A kuasa punca A kuasa 2 cert A kuasa 2 kita akan dapat A. Okey. Baik, D akan dapat apa ni? Punca kuasa 21A per 7A. Okey, 21 boleh mudahkan dengan 7. Dapat berapa? 3. A boleh mudahkan A, dapat 1. So jawapannya adalah punca 3. Baik kesemua jawapan ini adalah cert tunggal. Ini cert tunggal dan cert tunggal. Baik. Okey. Daripada contoh 9 kita dapati suatu cert bagi suatu nombor bila darab dengan diri dia sendiri. Okey, sebagai contoh tadi ada cert 3 darab dengan baik cert 3 darab dengan cert 3. Cert bagi suatu nombor darab dengan diri dia sendiri, cert bagi diri dia, maka jawapannya adalah diri itu sendiri. Dia akan dapat A dan ini dia akan dapat 3 dan ini mematuhi
hukum set. Kalau kita fikirkan logiknya lagi sekali, kenapa? Kerana mengikut hukum set 3 darab set 3 ialah set 3 darab 3, di mana dia akan jadi berapa? Set 9. Punca kuasa 2 bagi 9 ialah 3. Okey? So, inilah dia kesimpulan yang kita dapati, di mana kalau kita gantikan dengan suatu pemalar lah, pemboleh ubah, kita boleh nyatakan bahawa apabila set bagi suatu nombor darab dengan diri dia sendiri, okey, kita akan dapat nombor tersebut. Okey, pelajar, yang ni bila kita teruskan lagi dalam topik set ini, kita mesti bila nampak je kita dah tick. Kita dah faham dah. Satu set darab dengan set tu sendiri, kita akan dapat nombor tersebut. Dan selain daripada kesimpulan ini, antara perkara kemahiran yang kita kena ingat ialah apa dia? Nombor-nombor perfect squared numbers, nombor-nombor kuasa 2 sempurna, di mana dia bermula dengan 1, iaitu 1 darab 1, 2 darab 2, 3 darab 3. Kenapa cikgu cakap? Sebab dia akan ada kaitan dengan set suatu nombor darab dengan set bagi nombor tersebut. So, antara yang kita kena ingat ialah satu set nombor-nombor a perfect squared number, nombor kuasa 2 sempurna. Cuba sebutkan. 4. Dia start daripada 1. Lepas tu 4, 9, 16, 16, tengok tangan. Lepas tu yang kelima, 5 times 5, 25. Lepas tu 36, 49, 8 times 8, 64, 81, 100, yes. 11 berapa? 121, kemudian 144, kemudian 169, kemudian 196. Itu antara figure-figure yang kita mesti hafal. Pelajar tengok nombor di bawah ni, korang kena ingat. Sebab apa? Kita tak boleh bergantung sepenuhnya dengan kalkulator. Nombor ni mesti ada dalam kepala kita. Kita petik je dari, dah tahu, dah senarai, nampak je nombor, kita dah tahu square root bagi dia apa. Ini sangat penting untuk student at maths. Basic lah untuk kita meneruskan kita punya pelajaran, Okey, baik. Jangan lupa hafalkan nombor-nombor tersebut. Begitu juga cube roots ataupun punca kuasa 3. Bagi nombor-nombor yang terpilih, contoh punca kuasa 3 bagi 64 sama dengan berapa? Tahu? Punca kuasa 2 64 kita tahu. That is 8. Tapi kalau punca kuasa 3 bagi 64 dengan berapa? Kena ingat, cari apa dia. Punca kuasa 3 bagi 125 sama dengan berapa? Ini juga nombor-nombor yang kena ingat. Punca kuasa 3 bagi 8 sama dengan berapa? Basic. Punca kuasa 3 bagi 8 ialah 2. Punca kuasa 3 bagi 64 ialah berapa? 4. Okey? Okey, semua mesti ingat. Banyakkan buat latihan. Maths ni skill yang kena banyak buat latihan. Kemudian kita lihat juga hukum-hukum yang diperuntukkan untuk sesuatu topik itu. Dari situ kita mudah menyelesaikan masalah. Okey, baik. Seterusnya pelajar, kita teruskan dengan contoh 10. Okey, baik. Untuk contoh 10 pula, muka surat 101. Okey. Soalan minta tukarkan set 18 kepada bentuk A set B. Okey, A set B. Dia bukannya set B peringkat A, bukan. Dia berbeza, pelajar. A dengan B ni dalam soalan dinyatakan sebagai kedua-duanya adalah integer. Di mana nilai A lebih besar. A adalah lebih besar daripada
B. Dalam keadaan cert ni tukar kepada bentuk ini. Okey, apa yang kita buat? Tadi cikgu sebut setiap kamu mesti ingat a perfect squared numbers that is start from 1, 4, 9, 16, 25, then 36, 49. Lepas 49 ialah 64. Lepas tu 81. 81, 100, 121 and so on. Okay. So di sini untuk square root 18, okay, semua basic yang anda telah pelajari di menengah rendah mesti diguna pakai. 18, apa faktor sepunya? Kita boleh pilih, ia mungkin boleh jadi, okey, 18 ni dia boleh jadi paling mudah 2 darab 9. Ada tak lagi yang lain? Syami, 18. Apa darab apa dapat 18? 3 kali 6. 3 kali 6. Ada tak selain daripada tu? Dah tak ada dah. Ada. 18 juga ialah 1 kali 18. Tapi bila kita nak buat bentuk square root B, apakah set nombor yang sesuai untuk nilai 18? Kan dalam proses berfikir, kadang tu kan cikgu seronok je nak tunjukkan terus je kepada jawapan. Tapi bila pelajar nak jawab balik rumah, bila di sekolah faham, balik sekolah cikgu tak ada bersama kamu buat latihan, macam mana ni? Sebab untuk selesaikan satu ni pun ada 3 set nombor. Jadi berkaitannya ialah untuk punca kuasa atau set ini, kita kena ingat apakah gabungan nombor-nombor yang mempunyai a perfect squared number, nombor-nombor kuasa 2 sempurna. Okey, kuasa 2 sempurna. Yang pertama, ada tak nombor kuasa 2 sempurna? Ada. Iaitu 9. 9. Yang kedua? Tak ada. Tak ada. Yang ketiga? Tak ada. That's why kita pilih yang pertama. Itu justifikasi kita. Okey? Pilih nombor ini. So, square root 18 kita akan buatkan dia sama dengan hasil darab 2 nombor, iaitu 2 darab 9. Okey? 2 darab 9 dan menggunakan hukum set. Hukum set kata set set A times set B is equals to set A times B. Okey. Dari kiri ke kanan. Pelajar, kamu juga mesti berupaya melihat hukum ni dari kanan ke kiri because of equals to. So vice versa, dua-dua arah mesti boleh diguna pakai. Sama ada dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Okey, untuk menyelesaikan ni kita tengok dari kanan ke kiri. So ini kita boleh pecahkan kepada set 2 darab set 9. Kita sebut set dan pada masa sama konsep dia juga adalah punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 bagi 9 berapa? 3. Bagus. Dan 3 ni kalau darabkan macam A darab B, boleh juga ditulis sebagai ini adalah B darab A. That's why kita susun lah. Sebab dalam soalan ni dia minta A tu ialah integer yang lebih besar. Apa je yang kita buat mesti memenuhi apa yang dikehendaki. Itu penting. Sebab tu kita tulis sebagai 3 set 2. 3 set 2. Dan suka saya ingatkan 3 set 2 ini tidaklah sama dengan set 2 peringkat 3. Ianya berbeza. Okey? Set 2 peringkat 3 value dia lain. Kalau kamu tekan kalkulator, cuba cari tekan kalkulator please. Set 2 peringkat 3 ataupun kamu tekan shift, tekan punca 3 bagi 2. Dapat berapa? 1.2599. Okey, yang ini 1.9921. Okey, cukup. Kalau 3 darab set 2? 4.2. 4.2426. Okey. So, oleh kerana these two values are different, sebab itu dia tidak sama. Maksudnya apa? Bila kita dapat soalan, kita perhatikan angka tersebut jika saiz dia sama besar, dia bermaksud 3 times set 2.
3 cert pun. Tapi kalau 3-nya tu atau apa-apa angka yang diberi di luar ni kecil, itu bermaksud nombor dalam ni iaitu 2 cert bagi peringkat 3. Okey? Faham perbezaan tersebut? Dia kalau font dia guna subscript lah kat sini. Pelajar, saya harap kamu telitilah dengan font soalan. Tak apa, pengubah soalan dia akan buat standard. So, kalau soalan subscript tu, itu untuk peringkat. Kalau sama size, itu menunjukkan pendarapan bagi 2 nombor tersebut. Baik. Harap semua faham